Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk bahagian yang kedua, siri modul PT3 bagi modul yang ketiga, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okey, untuk video kali ini kita akan melihat contoh-contoh soalan yang keluar dalam bahagian B pula. Okey, tengok contoh soalan yang pertama. 1A. Padankan jenis simpanan dan pelaburan dengan tahap kecairannya. Okey, kat sini kita tengok ada hartanah, ada simpanan, ada unit amanah, ada saham syarikat, kecairan, rendah, sederhana dan tinggi. So, kita kena sesuaikan mana satu yang betul. Okey, kalau kita refer balik kepada nota yang telah kita buat. Dahulu. Tengok sini. Bila tengok hartanah, tengok hartanah dulu hartanah, risikonya rendah, pulangannya tinggi, kecairannya rendah. Sekarang ditanya pasal kecairan, tengok pada ruang kecairan ni. So, hartanah rendah. Kenapa hartanah rendah? Sebab dia susah nak jual dalam masa yang singkat. Jadi kita gariskan hartanah, kecairannya rendah. Yang kedua, tengok simpanan. Simpanan, kecairannya tinggi. Begitu juga dengan simpanan tetap. Kenapa? Kedua-duanya ni senang kita nak keluarkan pada bila-bila masa. Jadi simpanan, kecairannya tinggi. Kemudian unit amanah, pun tinggi sebab unit amanah boleh jual pada bila-bila masa. Yang keempat, saham syarikat, dia punya kecairannya sederhana. Dia bergantung pada pasaran saham. Jadi saham syarikat dia punya kecairannya sederhana. So kita dah buat soalan yang pertama. Sekarang 1B pula. 1B, bulatkan jenis-jenis pelaburan. Ada emas, ada akaun semasa, ada hartanah, ada akaun simpanan. So antara empat jenis pelaburan ni, mana satu yang betul-betul jenis pelaburan? So kita tahu akaun semasa dan juga akaun simpanan ni bukannya jenis pelaburan sebab dia merupakan satu bentuk simpanan. Jadi tinggal dua je jawapan, iaitu emas dan juga hartanah. Dua-dua ni ialah jenis-jenis pelaburan. Sekarang tengok contoh soalan yang kedua pula. 2A, bulatkan jawapan yang betul. Jenis simpanan dan pelaburan ada simpanan tetap, ada saham syarikat, ada unit amanah, ada hartanah. Sekarang kita nak tengok tahap risiko. Tadi yang pertama, soalan pertama kecairan. Sekarang tengok tahap risiko. Risiko, bebas risiko, rendah ataupun tinggi. Kita patah balik pada kita punya nota tadi. Tengok yang pertama, simpanan tetap, tahap risikonya bebas risiko. Simpanan ni tidak melibatkan apa-apa risiko lah, simpan saja duit. Jadi yang pertama, simpanan dia bebas risiko. Yang kedua, saham syarikat. Saham syarikat, dia punya risiko sangat tinggi. Risikonya sangat tinggi. Yang ketiga, unit amanah, risikonya rendah. Unit amanahnya risikonya rendah. Dia lebih kurang macam simpanan. Tapi kita boleh dia bergantung pada pasaran, harga pasaran. Dan juga hartanah, risikonya rendah juga. Risikonya rendah. So itu ialah jawapan bagi soalan nombor 2A. Simpanan tetap bebas risiko, saham syarikat tinggi, unit amanah rendah, hartanah pun rendah. Soalan nombor 2B. Tandakan right pada kelebihan penggunaan kad kredit. Yang pertama, terlebih belanja. Yang kedua, menikmati sistem ganjaran. Yang ketiga, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. So, bila kat sini ada dua markah, jadi kita ada dua jawapan saja yang kita perlu tanda right. Terlebih belanja, ini bukan kelebihan, ini boleh jadi risiko kita. Jadi, salah. Menikmati sistem ganjaran, betul.
Okey, kad kredit ada menawarkan sistem ganjaran. Okey, dan juga yang ketiga, tidak perlu membawa wang tunai yang banyak. Okey, betul. Sebab kita hanya menggunakan satu kad saja. Jadi kita tak perlu lagi membawa wang tunai yang banyak. Okey, itu jawapannya. Okey, untuk kelebihan penggunaan kad kredit. Okey, sekarang kita akan melihat pula contoh soalan pada bahagian C. Okey, contoh soalan pada bahagian C, soalan nombor 1. Encik Khalid membeli sebuah inap desa ataupun homestay pada harga RM360,000. RM360,000 diberi kadar sewa sehari ialah RM250. Secara purata, 20 hari dalam sebulan inap desa tersebut akan disewa oleh penyewa. 1A1. Apakah jenis pelaburan yang dilakukan oleh Encik Khalid? Okey, bila melibatkan inap desa ni rumah. Jadi bila melibatkan inap desa, rumah, jadi pelaburannya nama dia hartanah. Okey, hartanah. Okey, ini senang saja. Okey, yang kedua. Apakah yang dimasukkan dengan nilai pulangan pelaburan ataupun ROI? Okey, Return of Investment. Okey, nilai pulangan pelaburan ni bermaksud pulangan yang kita peroleh atas pelaburan yang kita dah buat. Okey, ataupun pulangan atas pelaburan. Okey, maksudnya hasil yang akan kita akan terima balik selepas kita keluarkan sesuatu modal. Okey, maksudnya pulangan atas pelaburan. Okey, soalan 1B. Hitung jumlah sewa bulanan yang dikutip. Okey, sekarang tengok balik soalan dia. Dia kata, okey, sewa sehari nilainya RM250. Okey, dalam purata ada 20 hari disewa. Okey, dalam tempoh sebulan. Jadi, nak kira dia punya jumlah sewa bulanan. Okey, darabkan RM250, darabkan dengan bilangan hari 20 hari. Okey, so kita guna kalkulator. Okey, kita guna kalkulator. 250 darabkan dengan 20. Jawapannya ialah RM5,000. Okey, RM5,000. Okey. Okey, ini direct question lah. Okey, kemudian soalan 1C. Hitung jumlah sewa tahunan yang dikutip. Okey, so tadi kita dah buat soalan 1B tadi. Okey, ini dalam tempoh sebulan. Okey, jadi dia kata nak sekarang tahunan. Jadi RM5,000 satu tahun ada 12 bulan. Okey, setahun ada 12 bulan. Kita buat pengiraan. 5,000 darabkan dengan 12, jawapannya ialah RM60,000. Okey, RM60,000. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan pada bahagian D. Okey, selepas 2 tahun inap desa itu dijual pada harga RM600,000. Hitung jumlah pulangan dalam pelaburan yang diperoleh oleh Encik Khalid. Okey, sekarang harga jualannya RM600,000. Okey, harga modal yang dia mula-mula beli ialah RM360,000. So, kita cari dulu harga keuntungan rumah tu yang dijual. Okey, so keuntungan rumah ataupun homestay tu ialah RM600,000. Okey, ditolakkan dengan harga modal tu RM360,000. Okey, kita guna kalkulator. Okey, RM600,000 tolakkan dengan RM360,000. Jawapannya ialah RM240,000. Ini keuntungan daripada rumah dia. Okey, yang kedua ni yang pertama. Yang kedua, sewa dia. Okey, sewa dia tadi setahun dapat RM60,000. Okey, RM60,000. Sekarang dia jual lepas 2 tahun. Darabkan dengan 2 tahun. Okey. Jadi RM60,000 darabkan dengan 2. Jawapannya ialah RM120,000. Okey, jadi dia punya jumlah keuntungan ataupun jumlah pulangan dia. Okey, tambahkan keuntungan tadi dia punya jual RM240,000, tambahkan dengan sewa tadi. Okey, RM120,000. Okey. Okey, RM240,000
tambahkan dengan 120,000. Jawapannya ialah RM360,000. Okey, so dah dapat dia punya keuntungan daripada penjualan harga rumah selepas 2 tahun. Okey, so kita dah selesai menjawab contoh soalan pada bahagian B tadi. Okey, dan juga contoh soalan pada bahagian C. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang teguran, cadangan, komen dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel YouTube saya boleh join channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Maaf tersasul pula. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.